Dalam video sebelum ni aku dah cakap kalau JDT nak masuk next round, JDT kena skor sebanyak mungkin dan elak bolos. Dan juga perlu mengharapkan perlawanan di antara Kawasaki dan juga Usaha Hyundai, di mana Kawasaki perlu skor sebanyak mungkin dan Kawasaki perlu elak bolos. Dengan kata mudahnya, jangan sampai pasukan Usaha Hyundai dapat jaringkan gol ketika perlawanan di antara Kawasaki dan Usaha Hyundai. Boleh bagi peluang pada JDT untuk mara ke next round dengan syarat JDT pun kena skor sebanyak mungkin dan perlu elak bolos supaya jumlah jaringan JDT lebih tinggi berbanding dengan Usaha Hyundai. Ialah macam sekarang ni, kalau tengok habis ke 6 perlawanan, JDT 9 mata, Usaha Hyundai 10 mata. 10 mata pun sebab seri dengan Kawasaki. Kalau Usaha Hyundai kalah, mata dia berapa? 9. So sama dengan JDT lah, kan? So perbezaan tu nak tengok dekat mana? Dekat jumlah jaringan. So kalau tengok jumlah jaringan sekarang ni 12 dengan 11. Kalau Usaha Hyundai tak jaringkan gol ketika perlawanan akhir match dengan Kawasaki tu, mungkin JDT berpeluang. Tapi tak apa, dah habis. Jom kita ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Firecom Studio. Okay, so untuk final match group stage SEL 2023, macam aku cakap starting dalam video tadi kan, intro aku dah cakap dalam video tadi, dia macam 50-50 lah, sama ada berpeluang ataupun tak berpeluang kan. Tak apalah, tak berpeluang pun tak apa. Yang penting kalau kita boleh tengok balik untuk musim ni, 6 perlawanan, 3 menang, 3 kalah, boleh dikatakan jumlah jaringan agak besar untuk kemenangan JDT ketiga-tiga berlawan untuk musim ni. Tapi untuk final match ni boleh katakan macam aku cakap dalam video sebelum ni kan, kalau JDT nak menang memang kena skor banyak. Okay? So bila kita fikir nak kena skor banyak, first half tu memang nak kena main betul-betul. Tapi aku boleh katakan untuk first half JDT, aku percaya ramai orang akan mempersoalkan kenapa first half JDT macam kurang menyengat. Okay? Aku sendiri, pasti korang sendiri akan nampak first half JDT, aku boleh tengok starting JDT dalam 10 ke 20 minit pertama tu, nampak formation JDT seakan-akan 5-3-2. Okay, Arif Aiman memang main kat bawah dan dia macam tak nampak sebab Forest Steady tak ada. So tak nampak right wing ataupun left wing yang ada dekat atas tu, memang tak ada. So nampak Bersen dengan Herberto Hernandez yang ada dekat atas, dua orang striker. So kat situ boleh nampak 5-3-2. Afiq Fazail, Juan Munez dekat tengah midfield dan juga Nakso Insa. So Arif Aiman dia main kat defensif sikit kan. So nampak 5-3-2 macam tu. Okay, untuk first half tu memang perlahan untuk momentum JDT. Kita seolah-olah nampak macam ini bukan JDT yang sebenar. Okay, ini bukan JDT sebenar. JDT hanya menyerap serangan, menyerap ofensif yang diberikan oleh pasukan Biji Patum dan akhirnya memberikan jaringan pertama kepada Biji Patum pada pertengahan separuh masa pertama kan, minit ke 28, 27 macam tu. So kat situ je aku nampak macam, uish, kenapa macam bahagian midfield tu aku rasa macam kosong bagi midfield tu. Afiq Fazail main okey dah, cuma Juan Munez ni aku tak pasti. Nampak dia seolah-olah macam nak katakan JDT berada di bahagian attacking third, sangat-sangat susah. Okey, Bersen pun terpaksa buat shoot daripada luar kotak penalti pun. Shoot daripada jarak jauh, jarang dapat peluang masuk dalam kotak penalti kan. Coach barisan kejurulatihan JDT yang faham tentang pemilihan pemain untuk first 11 ni kan. Cuma dari segi first 11 pun ada perubahan dari segi Naksu Insa pun masuk dalam first 11. Okay, tapi aku tak kisah. Naksu Insa ni dia jenis okay sebab pemain senior, so dia banyak experience especially dalam SEL. Cuma Juan Munez tu aku nampak macam sedikit problem sikit lah di bahagian midfield pada perlawanan tersebut separuh masa pertama. So bila pasukan Biji Patum dapat jaringan pertama tu, then masuk dah habis separuh masa pertama kan, JDT masih lagi tak dapatkan jaringan pertama, jaringan penyamaan tu still tak dapat. Ini dah masuk second half, JDT still tak dapat satu biji gol lagi. So kalau JDT nak skor banyak, second half mula je memang kena bagi terus. Bermula pada second half, sedikit demi sedikit JDT dapat jaringkan gol. First kali daripada Bersen dan Silva. Aku tak pasti handball ke tak, tapi VAR dah check kata handball. Sebab aku tengok macam tak handball, macam tak kena tangan dia, cuma tangan dia angkat lah. Tapi VAR dah check, kena terus kad merah, kad kuning kedua dan juga kad merah, dia terus keluar padang. Kat situ lah JDT mula dapat rentak. Lepas daripada gol pertama Bersen tu, hasilnya datanglah gol kedua Bersen, kemudian gol daripada Hendrik Dos Santos dan gol daripada Arif Aiman. Kemasukan Hendrik Dos Santos ni bagi aku, dia sangat-sangat memberikan kesan, impact di bahagian tengah bagi midfield tu. Dia menggantikan Juan Munez. Aku tak pastilah sama ada second half tu memang JDT punya peluang, memang JDT punya chances, JDT punya luck. Biji Patum terpaksa main dengan 10 orang pemain, okay? Dan JDT pun masukkan pemain fresh leg kan, masukkan pemain baru
forward yang baru, Forestieri, Hendrik, okay. So benda tu memberikan chances very luck pada JDT untuk dapatkan gol demi gol demi gol. Tapi sebelum jaringan ketiga JDT, okay, masuk seorang player, okay, ada 2-3 orang player yang dimasukkan oleh pasukan Biji Patum. Antaranya adalah Ihsan Fandi, player daripada Singapura ni. Bila kemasukan Ihsan Fandi ni, dia seakan memberikan nafas baru kepada pasukan Biji Patum kan. Sebab bila dia masuk je, Ihsan Fandi ni, nampak Biji Patum lebih banyak berani. Okay, dia lebih berani untuk menyerang. Okay, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan, berapa 2-3 kali diorang buat crossing, dia dapat tanduk. Okay, Ihsan Fandi dapat tanduk, dapat touch ball. Okay, tapi tak berjaya menjadikan gol. Daripada situ aku nampak, masuk player baru Biji Patum ni, nampak diorang nak menyerang balik. Tapi JDT berjaya juga overlap balik serangan tersebut dengan kemasukan player-player baru, Hendrik, Forestieri, okay, dia bagian midfield semua tu. Perlawanan ni boleh katakan perlawanan yang best, menarik bagi aku, tak ada masalah. Cuma starting tu lah, first half tu bagi aku macam, kenapa first half main macam tu? Kalau first half, maybe kalau first half boleh main dengan lebih baik, aku rasa JDT boleh score lebih banyak gol. Mungkin first half tu percaturan sedikit, ada sedikit kesilapan dari segi percaturan untuk first half. Okay, so bila Oscar Rivas terpaksa dikeluarkan seawal-awal minit permainan, so benda tu akan memberikan sedikit renjatan atau kejutan kepada pasukan JDT. Masuknya Akhyar Rashid, bagi aku suka Akhyar Rashid masuk awal sebab dia gelecek dia padu, lari dia boleh tahan. So dia masuk awal, dia bukan main di bahagian defensif, tapi dia main di bahagian forward sikit, midfield kat atas kan. So benda tu memberikan sedikit nafas kepada JDT. Tapi walaupun macam tu, first half tu memang aku boleh kata first half tu memang bukan JDT yang sebenar. Okay, bukan JDT yang sebenar. Second half baru JDT dapat momentum yang sebenar. Mungkin kena brainwash dengan TMJ dalam bilik persalinan, kita tak tahu. So apa-apa pun habis untuk saingan SL 2023. Kita akan comeback untuk saingan Asian Champions League Elite musim 2024 nanti. Kita tengok JDT macam mana punya musim depan, okay, kemasukan player-player baru. So itu saja untuk musim ni SEL. Not bad untuk JDT. Kita tunggu untuk musim depan. Assalamualaikum.